Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Okey, apa yang kita belajar pada malam ni mudah-mudahan dimanfaatkan lah, dimanfaatkan oleh Tuhan kita lah. Kan? Mudah-mudahan saya pun bertambah, mudah-mudahan saya pun berkembang ilmu apabila saya share dengan you all, dan you all pun dapat manfaat daripada ilmu saya, dan ilmu ni tersebar luas, dan kita nak make sure bahawa knowledge ni tersebar luas dan membuatkan industri kita bertambah rancak dan menyebabkan pelabur-pelabur luar pun rasa gairah nak masuk. Apabila ni salah satu lah, ni salah satu alternatif lah untuk untuk buat perubahan kan. Satu kaum tu, tak kira lah apa bangsa pun, kalau tiada perubahan duduk dekat situ lah kan, tak gimana lah. Okey, manakala ni waktu malam kita pun tak boleh nak ni kan, nak boring-boring lebih lah kan. Okey, kita go through statement pertama. Okey, Miss boleh buka Blend DQ sekarang Sekarang tuan-tuan semua boleh buat macam ni boleh buat lah terpulang lah. Kalau kata yang ada 2 gadget, boleh buka 2 gadget, tapi salah satunya tu kena mute. Bukan mute lah, off terus sound dia. Takut lagi dia humming dia belaga-laga kan. Bila dia belaga tu dia akan ganggu lah dari segi sound lah kan. Kalau katakanlah ada satu gadget saja, buat split screen, terpulang lah, nak sebelah kiri ataupun kanan tu Google Meet, ataupun either one lah. Lepas tu yang sebelah lagi tu Microsoft Project. Semuanya buka Blend DQ Blend Project. Okey, yang macam Miss Eddie buka tu Blend Project. Okey, macam mana semua boleh start boleh mula Abang Nazrul, boleh Abang Nazrul steady Abang Nazrul, steady. InsyaAllah mudah-mudahan saya pun sebenarnya niat saya sebenarnya saya nak bantu. Sebab apa, dulu saya tak ada guru. Serius saya cakap, saya start belajar Microsoft Project ni tahun 2005. Tak ada guru. Serius, tak ada guru. YouTube masa tu pun saya tak pasti yang belum wujud tahun 2005 kan. Tak tahu, saya pun lupa dah. Jadi apa yang saya buat masa tu kan, Deputy project manager saya dia lepas tu, dia kata kan, pandai-pandai you cari sendiri lah kan. Jadi I cari program yang tak dapat ni lah, maksud tu kira yang terbaik lah, program-program yang dapat macam kata pujian tu daripada sini project manager semasa dalam DRB Hacom tu. Jadi I ambil soft copy dan I buat postmortem. I buat postmortem, I ulang balik apa yang dibuat. Cari-cari. Lepas tu I cuba refer dengan dia. Dia cakap, belajar sendiri lah. You cari sendiri. Kan? Cari. Alhamdulillah. Tapi yalah kan, biasalah. Macam merangkak-rangkak lah kan. Okey. First sekali apabila contohlah kita pergi site visit ataupun kita dapat satu instruction daripada top management kita, suruh buat program dan buat scheduling untuk kenal pasti critical path method kan, menggunakan Microsoft Project kan, sama ada nak guna Microsoft Project ataupun Primavera, terpulang lah kan. Tapi saya lebih familiar dengan Microsoft Project sebab saya duk follow government project lah, kementerian, JKR apa semua lah kan. Jadi Primavera tu saya dah tolak tepi kan. Tapi actually Primavera pun ada kelebihan dia juga kan. Cuma Microsoft Project ni dia link dengan publisher, dia link dengan PowerPoint. Kita pun tak perlu risau dah, tak payah penimpala dah. Dia boleh kumpul semua stage tu tak apa. Nanti kalau tuan-tuan nak refer ke apa semua, saya boleh tunjuk kan. Sebab cerita dia kalau nak tunjuk semua ni, bukannya satu malam, bukannya 2 malam, bukannya sebulan. Saya cerita betul panjang cerita dia kan. Tapi tak apa. Untuk kelas online ni saya ambil syllabus topik 1 hingga 8 tu adalah beginner. 1 hingga 8 beginner, dan 9 hingga 14 tu dia pergi ke advance. Cuma saya pergi intermediate lah, sebahagian advance.
Kalau ikut tu saya punya ni lah, saya punya pengkajian saya lah kan. Lain-lain planner lain lah kan. Saya punya pengkajian saya ni, Microsoft training ni, Microsoft punya ilmu ni terbagi kepada 3, iaitu peringkat beginner yang kita nak belajar ini ni. Lepas tu advanced planner ada sebahagian lah kan, dari segi kita nak present untuk physical S-curve dan financial S-curve kan. Dan yang last sekali ialah professional project manager lah. Okey, sekarang apa yang perlu kita buat mula-mula sekali apabila kita dapat tender kan, selepas dapat site visit apa semua, dapat tender apa semua tu kan, tapi dah tengok keadaan tapak apa semua, mula-mula sekali kan kita diarahkan untuk submit work program. First, apa yang kita kena pergi ialah, semua boleh ikut tau. Kita kena pergi dekat file. KB buka file yang atas sekali sebelah kiri tau. Sekarang ni siapa yang tak dapat ataupun line dia slow ke sangkut, cepat bagi tahu. Ataupun dia nak pergi tandas ke apa semua, cepat bagi tahu. Kita boleh tunggu. Kita kena stop. Sebab apa? Takut lagi dia main-main balik, dia kata tak mana nak ambil tu. Kira mana kita nak kena patah balik. Bila patah balik tu dia akan makan masa lebih baik kita tunggu. Okey. Mula-mula sekali buka file, KB buka file. Lepas tu pergi dekat bawah sekali option. Okey, option. Okey, dia keluar notification macam ni project option Project option. Yang ni setting ni sebenarnya nampak remeh, tetapi ia cukup penting apabila kita abaikan apabila projek tu dah datang di waktu pertengahan. Barulah nak petik sana petik sini dan klien pun dah mula rasa suspicious lah dengan kita ni. You boleh buat tak boleh buat ni. Tu yang pentingnya, setting ni yang pertama yang kita kena buat ialah ni Okey. Lalu tu kita pergi ke display lah. Okey, display ni make sure currency tu dah diubah Malaysia ringgit currency ni. Yang lain setting tu tak apa, biarkan dia default setting setting standard tu. Currency ni penting je ni currency ni. Okey, lepas tu second ABP ke schedule. Schedule lah bawah display ni. Okey, yang ni make sure dia setting standard setting dia standard, iaitu week start Sunday, fiscal year January. Lepas tu pula start time 8 pagi, lepas tu end time 5 hours per day 8. Lepas tu pula week tu 40 hours, lepas tu month 20 days. Yang ni biar setting standard. Nanti kalau kata kita nak add on ke ada overtime ke apa semua ni, biar kita setting di dalam tu. Change calendar saya tunjuk Okey, lepas tu ABB ni lah yang option besar tu lah, yang pro bawah tu lah kan. Yang ni biasa sajalah. Make sure setting yang saya bagi tahu ni mesti betul-betul berada dalam setting yang standard Okey, boleh klik okey. Okey, bila dah kita check apa semua tu dah mengikut setting standard tu, kita klik okey lah. Okey, next ni saya nak bagi tahu lah okey, bahagian atas tu yang ada file, task, resource, report, project, view, help, Gantt chart apa semua tu, yang tu kita panggil ribbon. Lepas tu yang dekat intermediate tu, yang tengah-tengah tu, kita panggil dia timeline. Okey puan Samiza. Okey kita baru start puan Samiza Puan Samiza dengar tak Puan Samiza? Puan Samiza. Apa? Abang ni. Apa? Abang ni. Ya ke? Okey. Tak apa. Abang Long terpaksa buka dua. Okey. Tak apa. Okey okey. Tapi salah satu tu kena off dia punya speaker Okey, baik. Okey. Kita continue Yang tengah tu di intermediate tu ada timeline Timeline tu dia nak tunjuk dia punya perjalanan dia.
Kalau kita belajar advance ataupun professional project manager, dekat situ kita boleh add on juga. Kita boleh add on, kita boleh masuk di dalam tu dengan add task with date to the timeline. Panjang cerita ni. Tapi kelas malam ni kita ni kelas online saya ni hanya saya fokus dululah pada topik 1 hingga 14. Okey. Yang di bawah sekali tu, yang tuan-tuan tengok tu, yang ada row, garis, kolom tu, yang tu kita panggil text part. Yang saya cakap ni adalah semua bahasa-bahasa standard Microsoft Project. Bahasa-bahasa yang mudah nak kita komunikasi dengan orang ni lah, orang pihak ketiga ke, klien ke apa semua. Okey, bahagian tu kita panggil text part. Okey, dekat tengah-tengah tu dia di borderline AB tolong gerakkan AB. Borderline. Kiri kanan borderline. Ni borderline Okey. Yang sebelah kanan sekali tu, yang kita tengok tu, yang tu dipanggil graphical part. Ni graphical part. Graphical part. Okey. Lepas tu yang bawah text part tu kan, bawah text part tu, yang bawah ni lah. Scroll left and right lah. Tu. Scroll left and right. Sama juga lah yang dekat tepi text part ni kan, pun sama juga. Lepas tu yang bawah sekali tu, yang sebelah kanan tu adalah zoom slider lah. Zoom slider ni pun kita akan guna ni. Ni pun kakak guna lah. Zoom slider. Nak zoom in, zoom out lah. Okey. Boleh setakat ni boleh Boleh Okey. Jadi kita bagi pengenalan ni lah. Pengenalan ni sebenarnya penting untuk kita communicate kan. Apabila pihak lawan pula dah. Pihak ni lah, pihak kita nak berinteraksi ni, dia pun tahu juga dia seronok. Kita cakap lah, hang ubah hang fokus sikit dia dekat graphical part. Okey, baik. Dah tahu dah. Lepas tu ataupun change calendar working tahu dah, seronok. Kan? Ataupun time skill ke sembang telefon dia. Okey, tak apa. Hang masuk ni. Dia seronok. Sebenarnya niat saya ni, saya nak semua player-player dalam industri dalam Malaysia ni, tak kira lah apa bidang pun, yang mana yang terlibat dengan Microsoft Project ni, nak semuanya faham. Maksud dia tu mudah nak communicate. Macam kita communicate tentang Words, tentang Excel, tentang PowerPoint. Kita nak macam tu. Sebab saya percaya masih ramai lagi yang tak apa nak arif. Boleh guna. Cuma Yang mau buka kamera dia guna cara pemahaman dia lah. Kan? Cara pemahaman dia mungkin cara dia tengok dalam YouTube apa semua kan. Tapi macam YouTube tu bagus juga dapat ilmu. Cuma dia tak boleh secara both way punya lah kan. Kan? Tak apa. Jadi kita cuba bantu sampailah satu tahap tu semua dah familiar kan. Ibarat contoh macam ni lah, bila orang bercakap pasal tiang, ground column, semua dah tahu dah apa elemen ground column. Kan? Apa yang perlu ada sebelum nak buat kan, before and after. Ibarat samalah Microsoft Project Okey. Tak ada apa soalan saya proceed Okey. Lepas tu apa yang kita kena buat ialah kita pergi dekat Ribin. Ribin lepas tu pergi kat project. Boleh ikut Lepas tu pergi dekat chain working time. Ini dah setting yang penting Setting ni memang kena ikut sebelum nak buat. Kan, sebelum nak buat. Okey, bagi saya setengah-setengah planner ataupun pelajar-pelajar yang masuk kelas saya ni, dia akan tanya, Sir, cikgu, Cik On, misalnya panggil kan, boleh tak bagi soft copy projek ni kan? Kan? Saya faham, dia cuma nak edit saja. Saya beritahu dia, better you buat fresh. Sebab apa? Microsoft Project ni, kita nak buat ni ibarat kita naik anak tangga. Anak tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab apa? Benda-benda ni dia ada starting hingga ending. Lepas tu pula dia kena link. Apabila kita buat ikut anak tangga saya kata tu, kita akan ingat. Apabila kita bid dengan klien,
kita boleh tak payah tengok apa, kita tahu dah. Okey, contoh dia macam ni. Dalam lebih kurang dalam 52 lebih kurang dalam pertengahan this project, kita akan mencapai lebih kurang dalam 52% schedule, tuan. Dan saya punya team confident dengan kewangan yang kita boleh dapat. Cuma pihak tuan perlu percepatkanlah claim. Kalau boleh tu tuan, buatlah 2 minggu sekali, boleh kan? Kat situ bila kita bercakap macam tu, bukan kata kita nak bangga diri tak. Bermakna kat situ klien dah nampak dah, dia ni memang betul-betul, dia memang into. Tahu tak? No? Okey. Saya proceed lah. Okey. Sekarang AB buka ni adalah setting default. Setting default ni di US memang lepas cuti Sabtu Ahad. Kan? Di US lah, Europe lah, lebih kurang macam tu lah kan. Bill Gates, sebab apa? Microsoft Project ni dia dibuat oleh Bill Gates dah kan. Sebenarnya Bill Gates guna Microsoft Project ni untuk monitor dia punya pembinaan Windows dia. Sebenarnya sejarah pembinaan Windows dia. Jadi dia sebenarnya dia tak ada niat pun. Dia tak ada niat pun nak share ataupun nak expose Microsoft Project ni pada orang luar kan. Jadi dia tengok, dia sukses, dia berjaya dengan bajet yang dia ada masa tu. Jadi dia bincang dengan tim dia, why not kita jual pada market kan, ni kan. Jadi lebih kurang hujung 1984 lah, di antara hujung 1984 ataupun awal 85 macam tu lah kan. Dia dah buat keluar official, iaitu Microsoft Project 1985. Saya pun tak pernah guna tu, dan saya pun tak pernah nampak kan. 1985. Okey, macam mana dia boleh buat? Berdasarkan kepada tim-tim di British dulu. Mereka nak bangunkan negara mereka selepas collapse World War II tu. Mereka menggunakan konsep network diagram, CPM, Critical Path Method. Kalau tuan-tuan tahu ataupun tuan-tuan rajin expose dalam YouTube, tuan-tuan akan nampak. Dia pakai graf lah, pakai kertas dengan pensel lah. Dia ada kotak dah. Kotak, lepas tu dia ada macam line diagram lah. Line tu okey kan. Kotak-kotak tu dia mewakili apa tau? Kotak yang atas tu dia ada 3 kotak. Lepas tu tengah tu adalah activity. Lepas tu pula kotak di bawah pun kotak di bawah pun ada 3 juga. Yang kotak di atas tu yang sebelah kiri tu dia panggil early start. Tengah tu duration. Lepas tu pula yang kanan tu dia panggil finish start. Yang bawah pula yang bawah tu late start. Lepas tu pula yang tengah, kotak yang tengah tu dia panggil total float. Lepas tu pula yang kotak yang bawah yang sebelah kanan tu dia panggil late finish. Kat situ lah kita nak tentukan dia punya dummy kat mana, floating, slack, lepas tu berapa days semua. Yang tu teknik yang digunakan pada tahun 1952. Bill Gates ambil sampai sekarang lah kita ada guna kan. 3 tahun sekali ada berdasarkan kepada research dia daripada planner handalan lah. Planner Europe, planner US ni ada bagi data dia, update. Okey, nak cerita ni panjang lah kan, takut kita punya exercise pula tak masuk lah kan. Okey, sekarang ni standby ya. Sekarang ni kita nak setting ya. Kalau boleh ada pen, ada pensel, take note lah. Okey ya. Okey, projek kita ni, okey ya. Kita anggap lah kan. Projek kita ni adalah tukun tiruan lah. Kita tukun tiruan rompin. Memanglah rompin tu kita pun tahu faham kan. Tapi kita cuba ubah sikit, manipulate sikit lah. Kita katakan tukun tiruan JB kita kan di Johor. Di Johor. Okey. Apa yang kita kena buat ialah apabila kita buka chain working calendar ni, kita kena identify projek kita ni di mana. Kan? Lepas tu pula kita kena refer kalender bila term projek tu nak start lah. Okay, first kita kena make sure identify di Johor Jumaat saja cuti. Kan, selalunya kontraktor lah. Ni saya tadi kontraktor lah. Kalau kata macam
consultant ke apa tu, dia boleh ambil Jumaat Sabtu. Tapi kita cerita ni kontraktor, dia Jumaat saja cuti kan. Contohlah projek tu klien ni ada Johor Corp, kata Johor Corp, Johor Corporation, katakan kalau nak setting cuti dalam program hanya boleh ambil satu hari saja, hari Jumaat. Okey, apa yang kita kena buat lah, kira Sabtu dengan Ahad dia bekerja lah. Okey, kita pergi dekat work week so. Nampak tak? Okey, AB klik tu kan work week, yang semua ikut lah work week. Okey, lepas tu pergi ke detail sebelah kanan sekali. Okey, details. Okey, nampak tak? Okey, nampak semua sampai dah atas sini? Sampai tak? Tekan balik ya. Okey, ulang balik. Okey, buka work week. Ni exception work week. Work week. Nampak default. Itu klik. Okey. Okey, klik situ. Okey, nampak tak? Sekarang ni Sunday tu dia setting use project default time for this day. Bermakna setting default dia tu adalah cuti. Okey, ABP dekat kolom ni from to ada nanti tu. Okey kan, boleh. Okey, from macam mana kita nak tahu dia cuti tak cuti ya? Okey, dalam kolom from to tu dia tak ada hours. Dia tak ada jam. Dia tak ada jam. Jadi kita kena ubah tu. Kita kena ubah dia mengikut projek di Johor, iaitu Johor Ahad bekerja. Okey, jadi kita kena select set day. Okey, klik situ set day di specific working time. Semua klik sama-sama lah. Kalau boleh tu saya nak semua setting sama kan. Okey, apa yang kita kena buat ialah kena masuk time lah, time standard dia lah kan. Okey, from tu type 8, lepas tu pula pindah terus ataupun ni lah. Okey, lepas tu masukkan 12 mana 12 okey, 12 PM. Lepas tu pindah ke bawah 8 tu pula start 1 kan, 1 PM kan, 1 PM. Lepas tu yang ni 5 tu 5. Okey, siapa yang tak dapat? Saya tak boleh masuk lah. Okey. Saya buat balik Saya buat balik. Buat boleh Okey, buat balik. Boleh Okey, tengok Ada exception, ada work week kan. work week. Klik dekat work week. Nampak okay. default. Nampak default tu. Klik dekat detail. Detail go. Lepas tu klik on Sunday. Click on Sunday, yes. Set day to this specific working time. Okay. Baru masukkan. Masukkan angka kan. 8. Abang Fadil kena hati-hati tau. Manual. Abang Dah Fadil masuk 8. Macam Dan, okay, masuk 8 dah. okay. Then automatically you klik kat sebelah kanan tu, automatically dia dapat 9 AM. yes. Keluar this value is not valid. Okey, kenapa tahu keluar valid tahu tak? Abang letak 8.00. Abang tak boleh letak. Letak bertindih. Titik bertindih ni. Kena letak titik bertindih. Tak boleh letak. Tak boleh letak 8 tak boleh. Dia tak boleh baca. Okay, thank you so much. Okey. Boleh dah. Thank you. Alhamdulillah. Ingatlah, kena ingat semua tau. Di dalam Microsoft Project ni, kita punya pergerakan tu dia tak boleh liak. Dia tak boleh ganas. Dia kena slow motion, dia kena one click, relax, tenang. Kalau kata double click pun saya keluar option lain pula. Dia keluar notification lain pula. Tahu tak? Apa yang saya ajak malam ni adalah dia punya tertib dia. Sequences dia tu. Kalau kata tuan-tuan semua boleh ikut, insya-Allah tuan-tuan boleh buat. Insya-Allah kena ikut sikun dia. Apa lepas ni? Macam ni lah rukun ambil air sembahyang. Kita pergi taibai basuh kaki dulu, baru pergi basuh muka kan. Tak kena. Kan? Tak kena lah. Tak boleh ganas. Tak boleh ganas. Betul? Okey. Apabila Ahad dah setting, pergi ke hari Senin pula. Pergi ke hari Senin. Okey. Hari Senin dia dah setting default. Dia dah setting default, tapi ada waktu dalam tu. Mana kita follow lah.
Bila ada waktu situ menunjukkan bahawa hari itu adalah bekerja. Okey, Selasa pun sama bekerja, Rabu kerja, Khamis kerja, Jumaat. Okey, Jumaat dia kerja tapi di Johor cuti. Jadi apa kita kena buat? Set days to non-working time. No? Okey, lepas tu pergi ke hari Sabtu. Laju sangatlah. Apa? Laju sangat. Sorry. Okey, pergi. Buat balik. Pergi hari Isnin setting besar. Isnin tak payah buat apa-apa tau. Boleh pergi Sunday balik tak? Pergi Sunday balik, Sunday. Okey, Sunday okey. Apa dia pergi 9 AM dia tak pergi. Dia tak automatically kena You kena type sendiri. Kena type sendiri. Bila you klik, automatically dia pergi 9 AM terus. Yes. Automatically. But you kena tukar. Okay, cuk. Ya, betul. Dua is Check on. Kalau macam 9 sampai 6, dan kita tukarlah 9 AM. 1 Yes. Okey. Soalan AB tu bagus. Okey ya. Macam saya lah, kalau macam saya kalau katakanlah ada OT, saya tak akan set di sini. Sebab di sini kita tak nampak berapa banyak OT tersebut berdasarkan kepada gaji dia. Kita tak nampak. Ni setting ni adalah untuk kalender. Jadi kalau ada OT, kita kena setting dekat resource sheet. Resource sheet tu apabila perlunya OT, kita akan key in di situ berapa banyak. Sebab apa? Dia akan evaluate sekali dengan cost, dengan berapa banyak OT, berapa RM OT kawan tu buat. Kalau dalam ni dia tak nampak RM, dia cuma nampak persen weightage tu berkembang lagi. Sekarang ni weightage tu hanya bermula pada satu hari dia contribute pukul 8 sampai ke 12 saja. Lepas tu pula 12 satu dia tak ada, kosong. Weightage tu kosong. 1 hingga 5 dia start balik pada weightage. Persen weightage tu, pemberat dia tu kan. Yang selebihnya tak ada, dia tak kira. 8.5 sampai 12.5. Boleh? 1.5 sampai 5.5. Boleh? Dia kira bagi cukup 8 jam lah kan. Tapi kita tak boleh letak 8 AM sampai 5 PM, kita tak boleh letak. Ya. Nanti dia akan kira sebagai dia tak ambil setengah 8 jam. Kita akan habis 4. Betul. Okey, pergi dekat Friday ni. Okey, Isnin check sekali lagi ya. Isnin bekerja. Tak payah buat apa-apa dah. Tak payah buat apa. Kalau dah ada Siapa tadi tu, dia okey ke? Okey, terima kasih banyak. Okey, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat cuti nah, di Johor cuti nah. Make sure semua ikut nah. Kita punya projek ni kita nak declare ni adalah di Johor Tukun Tiruan Johor. Okey. Yang ni mudah saja. Set day to non-working time. Habis kira jam dalam kolom from ke to tu hilang lah. Okey, lepas tu Sabtu. Okey, Sabtu ni kita kena istiharah sebagai bekerja lah, no? Bekerja. Okey, buat macam biasa mencari Ahad tu. Set day. Yes. Masuk macam biasa time. Set working day. Eh, 12. Okey. 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 Speaker yang lain. Okey, klik. Okey dulu, tengok bagi tunjuk depa. Okey. Select okey. Klik okey ya? Klik okey. Tak apa, bagi lepas tengok dulu. Okey, nampak tak? Make sure semua peserta mesti Jumaat saja cuti. Nampak tak? Yang grey color tu adalah no working time, no working.
tak bekerja. No, boleh ya? Okey. Sabtu kerja. Ha. Ahad pun kerja. Bekerja. Okey. Next Boleh semua no? Ada siapa yang tak boleh? Okey no? Okey. Kalau siapa yang tak boleh bagi tahu. Jangan mengaku boleh kan. Buat setting macam ni dah penting Okey, sekarang ni kita nak setting untuk cuti am lah, public holiday kan, cuti am seperti mana yang terkandung di dalam kalender Malaysia. Kalender Malaysia di Johor. Kan. Maksud saya tu janganlah dalam kalender Malaysia tu mengatakan hari wilayah. Hari wilayah kita pun pergi bantai pun tak boleh. Ada wilayah lah kan. Kalau Sultan Negeri Sembilan lah contoh. Jangan kita pergi bantai pun juga tak boleh kan. Yang involve dengan JB saja. Okey, contohlah. Contoh katakanlah JDT menang bola sepak tu, lepas tu dia istihad esok cuti. Pengistirahan tu adalah muktamad daripada kerajaan Negeri Johor. Kita berhak untuk key in. Kenapa perlu key in? Ia adalah satu bonus ataupun talian hayat bagi kita Sebab apa? Apabila kita key in cuti am ni, weightage tak terlibat, zero. Kalau kata kita buat kerja hari tu, kita dapatlah advantage. Dia mengurangkan weightage beban persen weightage tu. Boleh faham dia macam bantulah kan. Macam contohlah, katakanlah projek kita tu lagi seminggu kerajaan isytiharkan, KKM isytiharkan ada PKPD 2 minggu pun boleh juga masuk. TOT pun kita belasah. Lepas tu PKPD yang dalam exception ni pun kita masuk juga. Tak ada masalah. Kita masuk. Apa saja ni masuk. Yang mana yang diisytiharkan cara formal lah. Melalui FAQ ulang kan. Okey. Sekarang ni kita isi exception Macam mana nak isi dia? Okey, klik exception tu. Contoh satu okey. Sebelum tu kita take note isi dalam kertas tu bahawa projek di Johor ni, Tukul Tiruan ni akan bermula pada 1 hari bulan 1 2023. Sorry. 1 hari bulan 1 2023. Tahun depan tahun depan. Dan berakhir pada 2 hari bulan 1 2024. Kita nak prepare program ni kira lebih kurang kata 1 tahun sebelum contoh kan. Mungkin kita nak present dulu ke, nak propose dulu ke, apa semua kan. Kena ingat ni adalah milestone Ni milestone ni. Tu dia bagi milestone tu. Milestone apa ni? Milestone start dia ialah 1 hari bulan 1 2023. Lepas tu milestone finish dia ialah 2 hari bulan 1 2024. Okey, ingat Okey. Sekarang ni kita kena isi berdasarkan kepada tarikh tersebut. Tarikh yang berkaitan dengan milestone tadi tu. Kita kena cari kalender Malaysia yang berkaitan dengan tarikh milestone tadi tu. 1 hari bulan 1 2023 hingga 2 hari bulan 1 2024. Okey. Dekat sini saya cuma nak tunjuk contoh macam mana kita nak isi. Okey. Yang pertama row yang pertama. Okey. AB masuk New Year. Contoh New Year. New Year will be start first lah kan. 1st of Jan 2023. Ikut tuan-tuan semua ikut 1st of Jan 2023. Okey. Selalunya dalam kalender 1 hari sajalah kan. Janganlah kita pergi bantai 2 hari pula ataupun 3 hari. Kita kena ikut standard yang tertera di dalam kalender. Okey. Satu lagi contoh saya beritahu Contoh dia katalah Chinese New Year. Okey, Chinese New Year kata Chinese New Year. Okey, Chinese New Year. Let's say kita kata
Bila Ibi? 1 bulan 2. Februari 2023 juga lah. uh, 2023. 24 25 lah. Okey, kita kata 24 25. Kita kata okey 24 dalam kalender ni. Ahad ni kita setting ni berdasarkan kalender lah. Kalender jangan suka-suki kita lah. Jom pergi masuk. Sehari kita akan kena fine ataupun kita akan dipersoal oleh klien. Kenapa you buat ni? Okey. No? Lepas tu pula seterusnya lah. Kalau projek tuan-tuan tu 2 tahun. Okey, contoh macam projek Abang Nazrul. Saya tengok Abang Nazrul punya projek semua haus kan. Kalau haus tu tak payah bubuh lah. Tak payah bubuh. Kalau haus kan sebab operation mana? Dia panggil apa? Syawan ni. Ya. Saya dah jam kat sini. Okey. Ya. Okey, ulang. Delete ya. Okey. Sebab dia tak boleh. Dia macam dia kata, the date you entered isn't supported for this field. Cuba tengok tahun. Cuba tengok tahun. Rasa tahun kot. Tahun. Yeah. Januari 2023. Januari 2023 Saya nak cuma pun dia masih keluar macam tu lagi. Sekejap ya, delete dulu. Ni klik dekat exception ya. Exception. Klik dekat exception. Dekat exception pun dia keluar yang sama. Mungkin kerana apa Apa yang ditunjuk ya? Sekarang ni saya klik kat exception. Tu dekat start column saya tu kan, dia Dekat macam penuh grey. Start column bukan name. Dekat start column saya. Oh, dekat sini. Dia penuh grey. Dia full grey colour. Okey. Cuba you delete dulu biar jadi kosong. Okay, yes. Delete Delete dulu. Delete. Type dekat, kalau you tekan dekat sini, klik kat name tu boleh tak? Dekat name pun dia akan keluar sama juga. Sorry minta maaf. Tak apa. Dekat sini pun dia grey out ke? Dia macam jam dia kata date must be between 1st January 1984. You kena cari. Okay, you nampak exception? I nampak exception. I tekan lah exception. Okey. Dia grey macam ni kan? Betul. You dah delete kan? Delete cuma lagi. Ni. You select macam Select, delete. Lepas tu klik delete. Kalau ada apa-apa je boleh delete. Kalau tak, you tak boleh delete ni. Kan saya kena keluar balik lah pasal dia dah. Okey, tak apa macam ni. Miss Abi, you keluar sekejap bagi Okey. bagi Abang Fadil masuk. Abang Fadil tahu guna Google Meet. Sekejap ya. Abang Fadil present, tak apa present. Bisa guna kan? Google Meet apa ni? Bisa guna tak Google Meet? Tak boleh pasal saya pakai 2 PC sekarang ni. Okey, tak apa. Lah ni macam ni. Lah ni PC yang buat Microsoft Project tu online tak? Dia tak online. Kena online. Tak apa. Bermasuk 2 gadget tak apa. Sehari saya accept. Masuk. Yang buat Microsoft Project tu pun daftar masuk Google Meet. Apa teruskan saya ejar balik daripada worksheet balik. Worksheet mana? Saya dah berjaya keluar. Okey. Tak apa, Abi masuk Abi. Okey. Sorry Okey, tak apa. Apa. Yang lain macam mana? Yang lain boleh dapat tau. Yang lain. Okey. Setting ni penting tau. Penting. Memang dia nampak remeh kan, tapi dia penting apabila projek ni ada dekat pertengahan. Barulah kita perasan semua. Nak kecap balik susah. Kan? Nak kecap balik susah. Okey, Abi salin balik tadi tau. Okey. Semua ikut tau. Kalau boleh tu kita ikut bagi standardize tau. Kan yang ni setting lah. New Year. New Year. Macam mana New Year dalam standard kalender Malaysia 1 hari saja tau. 1 hari. Jangan kita pibuh pandai-pandai 2 hari pula, 3 hari pula. Tak boleh lah. Kan? Even kita nak ambil annual leave, kata-kata annual leave pun tak boleh. Yang tu individual. Kita hanya masuk exception ni adalah standard lah. Standard yang diisytihad dalam kalender ataupun negeri tersebut. Walaupun tak ada dalam kalender tu, tapi
kerajaan negeri tersebut isytihar. Cuti, katakanlah cuti kemenangan JDT 1 hari. Boleh, tak ada masalah. Masuk lah. Kan? Ataupun PKPD masuk. Kan, walaupun projek tu tengah berjalan tau. Tengah berjalan. Okey. Ibi. Dapat ke lah? Galanya dapat tau. Okey tau. Boleh proceed tau. Okey, kalau yang tu AB klik. Okey. Kira bermakna setting kita tu semua tu adalah setting footprint tau. Dia dah ada di dalam ni. Barulah kita boleh start untuk masuk ke aktiviti tau. Okey, apa yang kita kena buat sekarang ni adalah kita nak isi dalam task aktiviti. Task aktiviti tu yang tuan-tuan kena dapatkan tu adalah yang saya share tu, yang kata exercise tu kan, yang PDF tu. Dapatkan task name tu daripada PDF Tukun Tiuran Rompin. Sekejap AB buka dah. Kan. Semua kena download dah. Okey, yang ni. Okey, tuan-tuan kena masukkan task name tu daripada ID 1 sampai 24. Okey, AB tunjuk tu ID kat mana? ID yang tepi sekali tu. ID Tu. 1, 2, 3. Yang tu kita panggil ID tu. Di dalam Microsoft Project kita panggil ID tu. Kita tak panggil item. Kita tak panggil number. Kita panggil dia ID. Tu yang ada sebelah. AB tunjuk tengok yang ni. Tunjuk satu contoh AB. Tak apa. Okey. Ya. Sekarang ni malam kan? Malam. Tuan-tuan. Bila letak macam ni dia dapat. Nampak dia akan keluar automatik no? Automatik. Okey. Sekarang task name ni tuan-tuan kena isi sebiji macam Tukun Tiruan tu. Tapi boleh buat short form lah. Sebab kalau nak type seketul-seketul ialah malam kan, malam. Kan buat short form tak apa. Terpulang nak copy tak apa. Tu macam tu. Okey, yang AB buat tu ni. Nak copy daripada PDF tu tak apa. Tapi kalau nak copy tu kena copy step by step, satu. Terpulang lah. Terpulang pada masing-masing. Kalau tuan-tuan nak fill in tu type pun boleh, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan dah pick up tu, otak pun dah pick up, terpulang. Nak copy paste pun tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan kena faham tekniknya tu. Ingat tau. Nanti bila lepas ni tuan-tuan nak buat ke apa semua, InsyaAllah kalau tuan-tuan ikut tertib ni, saya garanti dan saya jamin tuan-tuan boleh buat. Sebab apa? Kalau kita tak ikut step-step ni, tertinggal salah satu step, kena mencari kita. Apa pasal tak link ya? Apa pasal dia lari ya? Apa pasal ni? Semua apa pasal? Mencari ya. Kat situ kita dah start jam. Itulah sifat Microsoft Project. Dan sebenarnya saya cerita Microsoft Project ni lebih kurang dalam task lebih kurang dalam task 1, 2, 3, 4, 5 lebih kurang dalam 45 yang tu lah kan. ID ada 45 ID saya pernah buat siap S-curve dalam 25 minit saya tak tipu. Sebab apa? Kita ikut sikon dia. Apa kita buat? Tu saya pernah pesan dekat peserta-peserta, baik hang buat daripada fresh, daripada ground. Baik buat. Kalau hang nak ambil footprint siapa-siapa macam footprint daripada saya ke, maksud saya so copy lah kan, file MPP lah kan. Susah. Nak kena ubah sekali lari pula link, sekali nak kena buka link lah. Dia ni masalah itu. Baik you all buat fresh. Buat fresh lagi mudah, lagi tuan-tuan dapat tahu macam ni. Sebab apa? Bila tuan-tuan buat fresh tu, tuan-tuan boleh ingat dalam memori ni. Tak usah siapa nak kencing lah. Kat situlah kita punya big time kita dengan klien. Kita boleh tahu dah. Okey, ni kat sini. Okey, apabila sampai task name di sini, kita akan mengalami masalah kewangan di mana pihak klien dah delay payment kan. Macam mana kita nak achieve? Sedangkan kami punya team lebih kurang performance team kami ni lebih kurang dah meningkat daripada 4% ke 12%, kira hampir kira double. Jadi apabila claim kami sangkut, kami terpaksa tarik satu tim kami. Siapa nak tanggung? Contoh. Sebab apa? Semuanya berdasarkan kepada time versus cost.
Takkanlah kami nak biarkan labor kami tu tanpa kerja kan. Lepas tu crane pun tanpa kerja kan. Siapa nak bayar? Kan? Tapi productivity ditapak tak berjalan. Sedangkan kita punya COC, condition of contract tu adalah payment berdasarkan progress ataupun back to back. Kan? Ataupun done. Kan? Okay tak? Sehari standby kita nak buat hierarki lah. Zu boleh Zu Norzunika apa Zu Boleh. okey Zu sekarang ni Zu buka Google Meet dekat laptop kan. Betul. Okey. Kalau Zu nak bagi speaker Zu tu kuat lagi, Zu boleh daftar masuk Google Meet melalui telefon. Buka 2 gadget. Ini selalunya yang peserta jadilah kan masalah ni. Kira mana yang speaker dekat laptop tu off terus. Kalau dekat handphone ni dia kuat, dia macam fungsi macam mic lah kan. Sebab senang nanti saya nak communicate ni, saya akan tanya. Kena ingat tau konsep online tuition saja ni. Kena ingat tau konsep online tuition, bukannya online kursus bukan online course tuition. Tuition ni kita nak make sure. Tuition lah macam kita tuition duk faham cikgu duk bantai kan. Kita nak itu. Sebab apa? Saya dah habis kaji dah bahawa kursus Microsoft Project ni untuk kita kenal pasti critical path method CPM ni, dia bukannya berkonsep touch and go kan. Touch and go ni maksud dia datang masuk kursus, dapat CCD point tu 2 hari 3 hari tu balik. Dah. Confirm tuan-tuan tak boleh kuasai. Confirm. Saya cerita kat tuan-tuan, saya 2005 saya duk start main lah. Saya main yang 2003 punya version. Sampai lah ni pun saya rasa banyak lagi. Serius saya cakap. Banyak lagi yang aku tak dapat. Sebab Microsoft Project ni luas bidang dia, cukup luas. Berbagai tools, berbagai kaedah kita boleh bawa keluar dan gunakan kan. Tapi saya dapat simpulkan lah bahawa daripada topik 1 sampai 14 ni lah yang kerajaan ataupun Malaysia ada praktis lah. Ada praktis kan. Lepas tu dia depend kepada agensi lah kan. Kalau JKR dia lagi heavy kan, dia dia tambah lagi dia punya option tu. Tapi cara kaedah kita nak dapatkan S-curve fizikal dengan S-curve financial, saya rasa macam ni kan. Yang ni lah yang topik 1 sampai 14 ni lah. Tapi kalau tuan-tuan ada kelainan daripada saya tu, saya mohon sangat my share. Kita share tak apa. Share is caring tau. Bukan share is scaring. Menakutkan dah. Kena ingat tau. Dunia ilmu ni meluas. Okey. Tak apa dah, isi dulu dah. Okey, apa ni Zu? Nur dah habis isi belum Nur? Nur. Dah habis ha? No, saya tak mau Nur diam no. Walaupun Nur muda ke apa semua, Nur pun berhak tau sebab Nur bayar. Dalam ni semua saya layan sama kan. Okey, saya cerita ada masa batch 5 kot. Batch 5 kelas malam dia ni masuk lah. Dia ni ada somebody, dia pun pangkat besar jugalah di Mindes Sungai Besi kan. Saya dah bagi tahu dah bahawa tu ikut step by step. Jangan sendiri-sendiri duk pergi buat. Dia buat juga. Saya ni angin. Saya kata tuan kena prihatin dengan kawan lain. Bayangkan kawan lain tu yang tak tahu langsung zero to become hero kan. Tuan ni dah saya tahu tuan ni dah hero dah. Tapi tuan kena ikut step.
Sebab apa saya nak tunjuk step by step lah. Apabila sampai satu stage tu pun dia silap, dia hang. Kat mana nak masuk? Jadi saya terpaksa reverse balik kan. Tu biar tak apa, biar dalam kelas ni kita ramai-ramai merangkak. Saya pun merangkak juga. Merangkak pelan-pelan. Sebab apa saya beritahu kat tuan-tuan, apabila tuan dapat kuasai ni semua, insya-Allah tuan akan rasa enjoy seronok. Aku kemah aku boleh buat ni. Daripada dulu aku tak boleh buat eskul, aku boleh buat ni. Steady. Kau level bagus tu. Siapa yang dah boleh buat eskul, physical, financial dah boleh ni. Kau steady lah. Dekat situlah datangnya minat. Kan? Kalau tak kenal maka tak cinta dia. Dekat situlah encourage diri lah. Expose lama-lama. Silap-silap. Online tuition. Abang Fadilo. Kan, masuk sekian-sekian berapa ringgit kata 150 ke 200. Steady je. Tak apa, proceed, tak ada masalah. Kita tak ada apa-apa terjejah apa-apa pun. Jangan risau. Lagi berkembang knowledge ni, lagilah ekonomi kita maju. Lagilah investor berani masuk. Masuk. Kat situ kita berkembang tu dah. Macam mana teknologi masuk. Itu cara dia. Kita tak boleh berfikiran macam ni tau. Kita duduk sembunyi, knowledge dah ada. Sebenarnya dalam hidup ni kita tak boleh berjalan seorang-seorang. Tak boleh. Kan, tak boleh. Tengok tu. Contoh cerita apa tu? MI Legend lah. MI Legend yang William Smith berlakon tu kan. Sampai satu tahap tu dia pun nak bunuh diri lah. Tak apalah, bagi alien tu makan dia tak apa. Sebab apa dia hidup seorang-seorang lah. Tu mana tu pun dia cakap seorang-seorang kan. Dia pergi kedai dia pergi kedai speedy video kan. Kedai sewa video kan. Dia bercakap dengan patung seorang-seorang. Sebab apa? Life ni tak boleh hidup seorang-seorang. Dia akan bosan. Okey. Sekarang siapa yang belum habis lagi? Sebab kita nak proceed dah ni. Siapa yang belum habis lagi? Saya belum habis lagi lah. Tak apa. Boleh. No problem. Repair balik semua. Tak apa. Dia macam ni ya. Saya masih lagi di kolom tapi almost there, insyaAllah. Okey. Kopi ni je kan? Kopi Tasnim je. Yang ni tak payah. Lain-lain tak payah. Lain-lain tak payah Jangan cakap jangan duk galak-galak highlight ke, jangan duk bold ke, jangan bodoh hijau ke, kuning ke, jangan. Biar fresh Saya dah jauh tertinggal sebenarnya ni. Iyalah. Pasal saya baru masuk kat kolom reception. Tak apa. Tak ada masalah. Tak apa lagi Abang Fadil, kopi terus ya. Kopi masuk terus. Kopi daripada apa ni? Ni. Okey, tak apa macam ni sekejap. Apa ni? Boleh tak AB? Ya. AB share soft kopi ni dalam grup. Nanti kawan-kawan kita ambil. Boleh. Okay nah. Ambil bagi ni ya. Ya. Dekat chat pun boleh kan? Ya? Dekat chat pun boleh kan? Dekat chat apa? Dekat chat box. Boleh. Boleh. Dekat ni lah, dekat ni lah, dekat WhatsApp lah. Kejap. Maksud you dekat chat dalam Google Meet lah? Okey. Boleh. Apa yang masuk dalam WhatsApp? WhatsApp tu boleh. WhatsApp ramai-ramai boleh ambil. Boleh ambil tu tak apa. Lepas tu pula guna yang AB punya. Sebab apa? Yang penting sebelum tu faham. Tak apa, jangan risau. 250 ni bukan mati malam ni saja. Ingat saya kata sama ada tuan-tuan mati dulu, saya mati dulu. Habis kelas ni. Tahu tak? Kelas ni lifetime forever. Maksud saya tu lifetime forever tu boleh masuk lagi, refresh apa semua, ataupun kalau tuan-tuan buat Microsoft Project. Ya, nak stop presenting kejap. Okey, stop. Okey. Tutup file. Okey, boleh. I kena tutup file. Apa ni? Maksud saya tu kelas ni kalau kata tuan-tuan ada buat ke apa ke, nak minta saya tolong advice ke, tolong check, boleh, tak ada masalah.
Kecuali kalau kata minta buat baru tu lah, tu kita kena sembang lah, sembang belakang lah kan. Kan. Kalau setakat nak minta advice, okay, boleh tak macam ni tu, okay, no problem, kita akan bantu free of charge, free service nya. Ataupun nak minta contoh, bagi pendapat, okay, macam mana ni saya nak buat recovery plan, macam mana kan, apa yang perlu dibuatkan, apa stepnya pertama, kedua, ketiga kan. Kita akan advice, insyaAllah kita akan advice semampu yang boleh. Penentu dia ialah klien. Tapi klien ni kalau kita convince dia dengan sebut dengan persen ni, saya keluar persen tu, kewangan ni banyak ni, insyaAllah dia mula start tabik kita. Betul? Tuan. Ya. Dia tunggu. Ya, pasal saya buat recovery hari tu, isunya klien ni tak boleh, payment tu dia tak leceh lah. Dia interim kita dia bayar 2 kali. Masalah lah. Overpaid. Overpaid lah. Tak, maksudnya kalau interim tu dia bagi 2, maknanya dia tak bagi full. Kita nak apa? Kita nak kejar punya progress, tapi bila dah bayaran pun dia bayar separuh macam ni, susah juga bagi kita. Okey. Dia buat macam tu atas stand apa? Klien ni dia tak ada duit juga, saya rasa. Tapi Okey. arkitek dah keluar surat amaran pertama kelewatan tu. Okey. Bagus juga Tengku share yang ni, bagus je. Okey. Apa yang kita perlu psikologi kepada klien tu dan arkitek kan? Okey ya. Ni pengalaman jugalah, pengalaman saya masa saya handle housing lah kan, sebuah projek housing dekat Jitra Kedah lah kan. Sama juga macam Tengku beritahu ni, apa yang kami buat, kami tarik handbrake, kami main drift dengan dia. Bila corner sikit pun tarik brake, lepas brake, main layan-layan dengan dia. Kena main macam tu, main psikologi. Kalau tak, dia orang akan kata, kontraktor steady tu jalan lagi tu, ada jalan lagi. Kita kena tunjuk Banyak. Kita overhead banyak tau. Kalau kita nak target, kita nak dapat kita nak hit balik tu, memang makan modal banyak ah. Yes, faham. Okey. Salah satu apa yang kita kena buat okey. Kumpulkan bukti. Bukti tu maksud dia tu bukti melalui email, bukti melalui surat rasmi, keluarkan. Jangan tak keluar sebab apa, benda-benda ni dia akan efek dan bagi impact yang positif pada kita tau. Apabila saya punya projek ni pelik sikit. Dia punya klien saya, dia VO dia tak keluar instruction. Okey. Jadi kalau ikut bajet saya punya EOT untuk bulan 10 ni, saya kalau ikut kiraan memang tak sempat. Jadi saya kena prepare sendiri macam mana nak lawan balik, nak dapatkan EOT untuk kali kedua ni. Jadi saya tengah fikir sebab dia klien tak keluarkan VO. Kalau ada VO, boleh saya buat paperwork untuk pohon EOT nombor 2. Sekarang ni isunya klien tak nak keluarkan VO. Okey. Dia senang macam ni Okey, dia macam ni tau, Tengku whatever klien tu wujud tak wujud pun, ibarat cerita macam ni lah, ada serupa tak ada kan. Klien ni ada serupa tak ada. Tapi kita kena ingat, kita ada legal, kita ada undang-undang, kita ada SIPA. Make sure surat menyurat tu jalan, tak apa. Walaupun dia orang buang tu sampah, tak apa. Yang penting laluan surat kau tu masuk ke email, siapa yang terima. Yang paling the best, the better sekali, you walk in, pergi bagi dekat kaunter, ada sign chop hidup. Simpan. Lepas tu simpan tu pula buat mirror buat mirror filing. Dalam email pun ada, dalam file hardcover pun ada, dekat set office ada, dekat HQ pun ada. Sebab apa, benda-benda ni nanti kita akan keluar balik. Confirm kita akan keluar balik apabila kita dah tersepit kan. Kita dah tersepit teruk dah. Sebab apa, kita ada channel SIPA. InsyaAllah kita boleh. Jadi saya dah planning. Saya lepas ni saya akan ambil balik benda-benda yang klien suruh ubah tu. Saya sendiri mungkin akan buatkan satu surat untuk VO lah. Saya akan buat sendiri. Walaupun klien nak keluar, saya keluarkan sendiri. Boleh ke macam tu? Okey, dia macam ni.
kita boleh buat keluarkan satu surat macam confirmation lah, confirmation letter form macam tu lah. Confirmation ni selalunya kita kena letak dalam borang confirmation tu, kena letak situ within 7 days. Kalau kata dalam masa 7 hari dia tak balas ke apa semua, tetapi benda tu kena buat. Contoh dia macam tiang cantilever untuk posh, kena buat. Kalau kau tak buat, kau kena akan tanggung dengan JKKP. Kau kena buat. Tetapi klien dah tahu dah tu adalah fault daripada depa, iaitu tim consultant. Kau kena keluarkan confirmation letter tersebut. Kau kena keluarkan. Kau jentakkan sama ada tulis tangan tak apa, ataupun nak type bagi proper tak apa, tak ada masalah. Tapi menyatakan isu dia sekian disebabkan benda ni adalah critical part, perlu dibuat tiang untuk support cantilever slab ni. Kalau tak ada tiang ni, ia akan berlaku collapse, dan kami akan menghadapi tindakan JKT pasal ingkir ada kemalangan, maut kan. Lepas tu bawah tu letak within 7 days. Kalau kata mereka tak balas dalam masa 7 hari itu, proceed saja. Proceed saja. Melainkan kalau klien tu Tengku, kita nak buat kodopis ni. Okey tuan, boleh. Macam mana dulu aku praktis tau? Macam mana aku praktis? Masa tengah walkabout tu, inspection tu, aku bawa form sekali. Okey. Masa walkabout ramai-ramai tu dengan big boss tu, dia biasalah housing, dia minta macam-macam ikut selera dia lah. Kan, padahal dia lupa dia ni bekerja dalam satu organisasi lah. Macam kami ni, kami Mengkon. Tak apa, jangan risau. Masa walkabout tu, bawa kita punya form confirmation tu. Confirmation instruction on the spot tu. Bawa. Okey. Dia kata, okey on. Aku nak ni kita boh konopi lah. Macam mana? Kau satu okey ya, boleh ya. Boleh cakap lah. Ya kita, okey bos. Okey bagus. Kita buat konopi kan. Kita tempered gelas sikit. Tempered gelas yang 12 mm ni kan. Lepas tu buat skylight punya kan. Lepas tu green coated green tinted. Okey baik. No, bukan satu tau abang. No, berapa biji punya rumah tau. Siapa nak tanggung? Okey, apa kita buat? Cool. Menyantuni. Tuan, saya dah note lah apa yang tuan cakap tu. Tak apa, tulis tangan tak apa, bro. Tulis tangan tak apa. Tuan, boleh tak tuan sign sikit dekat bawah kotak ni? Wah, kena sign lah. Yalah, saya ni ikut arahan lah. Ini adalah standard practice yang kami amalkan dalam syarikat lah kan. Supaya mudah nanti audit. Sign lah. Tak apalah, nanti bagi kat arkitek lah. Nampak tak? Dia dah berubah dah. Indra dia dah berubah. Siap kita lukis, kita buat lakaran lagi. Berapa panjang, berapa besar, apa semua ni. Sebab kita nak cepat. Kita nak kejar kita punya task. Kita nak kejar kita punya weightage tadi dalam program tu. Tahu tak? Kat situ lah kita ambil tarikh tu orang tu. Kalau kata kelewatan, kami akan claim. Kami akan claim EOT berdasarkan kepada request Datuk terima tu, Datuk Chairman tu man. Nak tak nak, kami akan claim. Ni ada bukti. Ada bukti. Benda-benda ni bang, kita masuk SIPA menang. Menang. Tapi kita kena inisiatif. Jangan yes boss. Dia suruh jilat jebol, jilat jebol. Dia suruh jilat kaki. No, kita kena smart. Ibarat layang-layang tadi tu. Layang. Ada kala kita tarik, ada kala kita lepas. Kita tak boleh tarik dia langsung. Sebab apa? Kita nak cari makan dekat tempat dia. Dia adalah bos yang always right. Dia bos always right. Cuma kita macam mana aku nak main politik dengan dia? Yang cara politik yang menyantuni lah. Politik yang diizinkan lah. Diizinkan oleh Tuhan lah kan. Macam ni lah, kita kena smart. Bukannya kita nak tikam dia apa tak. Biar orang tak apa, dia berat macam ni kan. Daripada orang mengumpat belakang kita, biar dia sound kita depan-depan. Settle. Cuba nanti boleh lah. InsyaAllah. Okey. Kita continue lah. Okey. Ada WhatsApp dah.
Okey. Thank you so much. Okay. Boleh ambil I got it. I dah buka. Okay. Boleh ambil yang IB tu. Tak ada masalah. Boleh ambil. Tak apa. Yang part-part yang exception tu tak apa, nanti kita boleh catch up balik ataupun tanya personally saya kan, ataupun tanya dalam group kan. No problem. No, yang penting ni tuan-tuan kena ikut sikun dia. Ikut tertib no. Jangan jam kecuali apabila tuan-tuan dah expert, dah pandai. Aku hebat dah. Tak salah. Maksud saya tu tuan-tuan dah tahu dah apa aku nak ambil nanti balik, nak catch up balik. Tak ada masalah. Tapi untuk permulaan ni ikut sikun. InsyaAllah daripada jadi 2,5 jam kita dapat 25 minit saja. Ikut sikun InsyaAllah. Okey. Setelah kita dah identify task-task ni selalunya berdasarkan kepada dalam BQ lah. Dalam BQ ataupun kita add on apa yang kita dapat pemerhatian. Selalunya BQ lah BQ sebab apa? Dia nak seiring dengan course tadi tu. Okey. Setelah kita dah key nama semua ni, task-task ni, task aktiviti yang terlibat, tibalah masa dah untuk kita kenal pasti manakah subtask, manakah summary. Supaya kita dapat identify dan kita dapat a better hierarchy. Okey. Memandangkan projek ni di bawah seliaan saya, kalau katalah yang tuan-tuan punya ni, tuan-tuan lah identify. Saya tak boleh masuk campur dengan tuan-tuan punya, tapi kaedah dia samalah, kaedah ni, tertib dia sama. Okey. Okey projek ni saya identifykan dia better hierarchy tu kan. Saya dapat klasifikasikan subtask iaitu daripada ID 5. Okey, AB highlight tau. Okey, highlight, tuan-tuan boleh kena highlight tau. Okey, highlight daripada ID 5 sampai ID 10. Highlight dulu. Okey, highlight dulu. Highlight. Yang saya highlight ni adalah saya nak klasifikasi dia sebagai subtask. Dia punya main task dia tu akan jadi kerja awalan ID 4. Main task itu dia dipanggil summary nanti kita tunjuk nanti. Okey. Sekarang ni kita dah highlight ID 5 sampai 10. Okey, sekarang ni kita pergi dekat indent. Okey, indent. Sekejap jangan klik lagi indent. Okey. Hilang lah Abi. Pergi sekali kat indent Abi. Indent under task tab. Yes. Okey, dekat ni. Betul. Indent lah. Okey, pergi dekat indent tu. Okey, saya baca dah. Indent task. This task become a subtask. Creating a hierarchy will help you better organize your task. Will help you. Contoh katakanlah projek you all ni yang you buat ni ada 2,000 task. 2,000. Apabila task-task yang saya highlight ni, contoh task-task ni adalah task-task yang awalan lah. Task-task di atas sekali. Dah siap. Kan? You boleh conclude dia dan you boleh simpan dia. Bapa nak tengok lagi. Dah siap, simpan lah. Tapi jangan bawa keluar. Kalau hampa bawa keluar, habis. Weightage tadi tu dia jadi kembang kecup weightage tadi. Dia macam baldi lah kan. Dalam baldi tu biar maintain kandungan air tu macam mana banyak tu. Nak tahu pemberat dia tu. Bila kita angkat tu sama berat dia. Bila kita letak tu sama berat dia. Yang tu lah kontrak kita. Yang tu lah kontrak kita terima. Kalau VO tu lain lah. VO main lain. Masukkan air yang baru pula. Air yang baru tu lah VO. Mungkin baldi tu akan bertambah berat. Tapi tak apalah. Dah dapat VO, confirm dapat IoT. Masuk. Tapi kena deal betul-betul pasal rate. Rate tu kena betul-betul. Kalau kita di pihak kontraktor, shoot bagi mahal sikit 3 kali ke 4 kali lah, nanti mereka akan nego. Nanti biasalah mereka nak fair rate lah. Fair rate bersama. Itulah selalunya. Kalau rate tu dah ada dalam kontrak asal, dia akan mula pakai balik. Kalau katalah VO tu belum ada wujud lagi rate, kena submit quotation lah, 3 quotation ke 5 quotation lah. Contoh lah. Okey, sekarang ni kita klik lah.
Kita dah dapatkan beta organize. Okay, klik. Semua klik lah. Sekali saja. Klik sekali saja. Klik sekali. Okay, kita boleh kita next pula. Okay, next pula kita nak kenal pasti subtask dan seterusnya untuk beta organize. Okay, saya kenal pasti ID. Okay, ID 14 highlight sampai ID 23. Okay, lepas tu indent. Sama juga. Okay, lepas tu pula highlight daripada ID 12 sampai 23. 12 sampai 23. Boleh follow no? Boleh follow tak? Okey, indent. Tak apa, kita cek seorang nanti. Okey. Lepas tu pula scroll up tu ID 2 sampai ID 24 highlight. Indent sekali saja. Jaga hati-hati kalau mouse tu setting sensitif. Kena setting bagi moderate sikit lah. Jangan terlalu sensitif. Okey. Nampak tak? Okey, sekarang AB tolong tutup tutup dekat triangle tu. Kita nak tengok corak dia tu. Dah tutup dekat kerja awalan, tutup. Lepas tu pula okey ni tutup. Okey, cukup. Okey, cukup. Okey. Sekarang semua peserta dapat tak bentuk macam tu? Bila dia tutup. Boleh tak? Okey. Boleh tak Abang Fadil tolong snap? Saya punya jenis aktiviti pengangkutan hilang. Apa dia? Macam mana? Jenis aktiviti yang lain okey. Sampai kerja awalan tepat. Kunci ruang tu. Dapat tak? Tak apa ni. Macam ni ke? Saya tutup je kunci ruang ni. Dapat tak macam ni? Dapat tak? Bukan apa, kita sajalah nak bagi sama. Kan? Supaya saya ni dapat. Okay. Saya ada bawah kunci ruang tu. Kunci ruang tu ada mula. Ada apa? Macam ni ke? Betul. Betul, sama-sama. Sama. Okey, clear, cantik. Okey. Abang Nazrul? Sama Abang Nazrul? Dapat. Make sure dapat. Dia sebenarnya indentan ni terpulang pada tuan-tuan lah kan. Cuma kita nak pemahaman kita tu seiring tak? Bukan maksud saya tu kena ni kan, kena betul-betul tak? Pemahaman tu biar tepat. Kan. Okey ni. Apa ni? Carry. Carry tak ada ni carry. Okey, Nur. Sama, dapat. Dapat lah. Okey, baik. Sebab apa satgi kita akan pergi seorang-seorang tau. Kan, kalau kata tak dapat, tak apa, jangan malu, jangan segan. Sebab apa, kita bukan kenal pun, semua tak nampak pun. Semua duduk jauh-jauh lah, tak ada masalah. Bukannya kursu mungkin malu kan. Kursu memang tu ya, segan lah. Kadang-kadang tu ada kelompok-kelompok tu pandai. Ada game belakang tu tak apa sangat. Lepas tu dia pun kata, kalian kami pun pandai ke. Game belakang bodoh lah, pandai tau. Kali-kali pipi intai tu dia, rintang pukang. Merah semua. Apa ni baseline. Kan, pengalaman lah. Tengku pendapat dah Tengku kan. Tak ada masalah Tengku dah. Tengku Dapat. Okey. Ni Siti siapa dia Siti ni? Ya, 8. Okey. Mr. Ang. Mr. Ang dapat besar no? Ya, 8. Sama. Okey. Yang seterusnya. Kita dah nak start mendaki ni. Baru kita dah nampak dah pendakian kita ni. Yang seterusnya no. Yang seterusnya apa yang tuan-tuan kena buat ialah kena link dia. Link.
Okey. Mula-mula tu apa yang tuan-tuan kena buat adalah highlight daripada ID 1 sampai 24. Okey, highlight dulu semua. Okey, highlight. Okey, lepas tu ABB dekat link ni, link. Okey, nampak tak tu link tu? Okey. Nampak tak link? Tas tab. Dekat task. No, dekat ribbon bahagian task no. Ribbon task. Okey. Nampak tak? Link the selected task. You can link task so one can't start until the others has finished. You can also link task in other way, such as a start link when two tasks need to start the same time. Maksud dia ni? Nak buka balik ni tuan. Ya. Sekarang nak buka balik tadi daripada tadi. Oh, nak buka balik. Buka balik tu pergi dekat triangle tepi tu lah. Nampak tak triangle Macam ni. hitam tu? Tadi macam ni kan? Klik balik. Klik balik. Klik sekali saja. Klik sekali je. Jangan klik terlalu laju. Nanti dia akan buka tutup. Dia sensitif. Oh, dia sensitif. Ingat no? Ni semua ni sikun ni. Sikun ni. Sikun ya. Okey, ID pergi balik dekat tadi no. Highlight. Okey. Sekarang ni highlight semua. ID 1 sampai 2 highlight, lepas tu pergi dekat link no. Link the selected task. Sampai 24 Sampai 24. Ya. Okey, lepas tu pula pergi dekat sini, link the selected task. Ingat. Okey boleh. Okey, pergi Okey, link the selected task tu, lepas tu klik link the selected task. Klik no. Okey, bila klik tu pergi dekat zoom slider. Kita nak tengok. Zoom slider. AB select sikit tu borderline tu. Tutup. Okey. Zoom slider. Zoom plus. Zoom slider plus. Okey. Lagi. I punya ni. I letak quarter. Apa? Okey kan? Boleh nampak kan? Besar sikit. Okey, okey, tak apa. Okey, cun. Okey. Link tadi tu, kalau kita tengok sini, dia ni bersifatkan link jenis finish start tau. Okey, kenapa finish start? Dalam Microsoft Project dia memang menggalak sangat-sangat suruh kita pakai link finish start. Link ni semua ada 4 tau, ada 4 jenis. Kan? Boleh baca lah yang modul saya bagi tu no. Modul saya bagi tu tajuk dia task relationship. Task link relationship. Dia ada 4 kan. Yang digalakkan kalau boleh diwajibkan, bukan wajib lah, kalau boleh pakai link finish start, FS. Lepas tu lagi 3 ni start finish ni kira macam option. Kalau tak dapat nak elak kan. Lepas tu start. I tulis kat sini ya. Boleh. Start. Lepas tu finish. Kan. Start finish. SF. Finish start. Finish. FF. Kan. Finish to start. Yang ni digalakkan lah. Finish to start, no? Okay, tak apa, saya terang ni, no? Saya terang ni, tak apa. Boleh lah, siapa nak screenshot ke? Tak masalah. Ada siapa rekod dalam ni? Kalau siapa rekod, bagus. Saya tak boleh rekod, saya memang ada rekod, tapi saya tak boleh rekod nanti dia jadi sangkut. Okey. Nah, ada 4 ni nah. Okey, Abi ya. Okey, sekarang ni kita nampak tak dekat task mode. Cuba tengok dekat task mode, no? Kolom yang sebelah kiri tu. Task mode tu ada 2 legend tau. Ada 2 simbol. Nampak tak? Satu yang biru tu. Biru tu adalah auto schedule. Yang bawah macam tampin tu adalah manual schedule. Jadilah ni kita wajib setting auto schedule, no? Jangan kita biarkan dia jadi manual schedule. Sebab apa? Manual schedule ni dia tak boleh prolong.
Apabila kita adjust di atas, bawah tu tak prolong, tak ikut sama. Sebab apa? Dia manual. Kalau auto, kita tekan P lah, pedal minyak macam mana pun, kereta auto kan, dia akan masuk gear sendiri, tap. Dah lah. Itu beza dia tu. Kita wajib pilih semua task name kita tu daripada ID 1 sampai 24 adalah dalam mode auto schedule. Okey, sekarang highlight daripada ID 1. Highlight ID 1 no, ID 1. Ada ni highlight semua ni, highlight ID. Macam tu. Okey, highlight ID 1 sampai 24 no. Okey, highlight. Lepas tu pergi dekat auto schedule. Kat atas tu, kat ribbon. Nampak tak? Okey, auto schedule. Automatic. Okey, nampak tak? Tekan semua no, klik no. Okey, AB select sikit borderline dia, AB select sikit. Kita nak zoom slider. Okey, zoom slider tu kira zoom out. Zoom slider. Okey, zoom slider. Okey. Ni cantik ni. Okey, nampak tak? Okey, ABP dekat ni, P dekat apa ni, ID 8 tu, tapi dekat graphical part. ID 8 graphical part. P dekat dia punya taskbar dia warna biru tu kan. Okey, sekarang ni dia dah bertukar menjadi auto schedule. Semua auto schedule. Apabila kita nak adjust ke, contohlah task kerja di atas tu kita nak adjust, katakan kita nak adjust dia, kita nak tambah lagi 3 hari katakan. Automatik di bawah task 8 tu semua bertukar. Tahu tak? Semua bertukar. Atas tak? Yang atas tak? Ataupun kalau kita nak adjust yang ID 2 tu kan, kita tambah, katalah kita tambah, kadang klien minta tambah ataupun kurang. Contoh kata dia minta kurang kan, kata itu ratio ni terlalu panjang sangat, kurangkan. ID bawah tu semua turut berkurang. Dia berkurang sendiri. Sebab apa? Dia dah link auto schedule. Ni penting ni. Auto schedule ni lah penyelamat kita untuk dapatkan SK. Penyelamat kita apabila kita nak update projek setiap bulan. Kalau klien minta kita tracking kan untuk penyediaan kick-off meeting, dia akan baca semua, serentak, baca semua. Okey. Satu sekejap AB pergi dekat yang taskbar tadi yang ID 8 tu, ID 8 tu. ID 8. Okey, taskbar dia tu. Warna biru. Dah. Okey. Okey, sekarang ni saya nak tolong sikit lah. Ni contoh lah, salah satu contoh saya ambil ya. Kelengkapan keselamatan untuk PPP. Untuk PP ya. Okey. Di situ bermula predecessor. Predecessor di situ kita pilih adalah predecessor finish. Lepas tu dia turun bawah. Turun bawah tu ni. Papan tanda projek. Papan tanda projek yang diterima tu adalah successor. Successor start. Dia bersifat macam tu lah. Predecessor finish. Dia bagi kat bawah tu. Dia link kat bawah tu. Successor start. Selalunya successor ni dia automatik tau. Yang kita nak kena control, yang kita nak kena key in, yang kita nak kena kawal ni adalah predecessor. Predecessor lah. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada apa soalan? Ya. Ini tarikh ni kita lupa. Tak apa, jangan risau. Tak sampai lagi. Apa topik tu no? Sekejap no. Sekejap. Ada siapa yang mau tanya? Mana Nazrul? Ada apa tanya? Tak ada? Okey, tak ada. Puan Fazil? Okey, alhamdulillah. Okey. Ya. Ya. Apa ni yang kalau kita tengok yang atas kali kerja membina dan melakukan tugas yang ID 1. ID 1?
ID 1 dia punya duration tu is a total of the time. Tak sama dengan abang. Betul. Tak apa, jangan risau. Belum sampai lagi. Topik itu belum sampai. Tak apa. Jangan risau. Okey, apa ni? Kerry? Kerry dia tinggal kamera ni. Kerry, pergi mana Kerry? Ataupun dia rekod. Tapi kalau dia rekod, dia genius lah. Ada juga yang bel-bel lalu tu, dia rekod. Lepas tu dia buat kerja site. Saya ni panggil. Tak apalah, jalan lah. Tapi dia masih ada. Oh, rupanya masa nak habis tu, petang tu baru dia main. Kata, tuan, minta maaf tuan, saya ada inspection, saya rekod tadi. Oi, bagus juga. Oi, handshake aku. Kan? Ada pandai. Lepas tu, duduk malam tu, dia refresh lah. Dia buat revision. No? Mr. Ang, okey Mr. Ang. Mr. Ang. Ya, okey. Okey, so far no. Okey. Tengku okey no. Tengku okey no. Tengku pun duduk dalam pesawat no. Pesawat angkasa lepas no. Okey. Okey, Nur. Okey. Boleh. Nur jangan rasa malu no dengan ni abang-abang, pakcik-pakcik, kakak-kakak. Jangan rasa malu. Kan mana tahu dekat dalam ni lah Nur boleh dapat rezeki, kan. Kita kena percaya tak? Abang-abang semua ni bukannya cikai-cikai ni, semua ni hebat-hebat ni, cuma tak ada gelaran lah. Semua pakai fak-fak ni. No. Tanya. Sebab apa? Nur ni adalah satu orang apa? Satu orang kata usia yang cukup bagus lah kan, untuk dibentukkan. Macam saya dulu, saya belajar, saya kuasai, start kuasai umur saya masa tu umur 33 lah. Lebih kurang tu lah. Macam Nur ni muda ni, hebat lah. Yang main orang tambah fresh. Orang kata fresh meat kan. Betul kan, insyaAllah. Okey, kita proceed lah. Okey, apa yang kita kena buat lah seterusnya dah apabila kita dah auto schedule, apa yang kita kena buat ialah kita kena masuk duration lah. Duration tu kan. Okey, duration ni sebenarnya dia ada formula dia. Kalau kata kita pergi certain projek yang mana yang klien tu minta elaborate, kita macam mana you dapat. Selalunya duration ni kita straight to the point kan, based pada pengalaman. At least jangan terkeluar daripada milestone agreement tu. Milestone di dalam agreement, milestone yang di dalam LOA tu. Yang tadi milestone dalam LOA tu yang saya bagi tahu tu lah, iaitu start project 1/1/2023 hingga 2/1/2024. Dalam tu kita pandai lah main duration tu kan, jangan burst saja kan. Kalau katakan diminta elaborate macam mana you dapat ni, kita bagi tahu lah, kita guna teknik network diagram tadi tu. Teknik network diagram, nak tahu dia punya float berapa banyak, select berapa, lepas tu dummy pula berapa. Kat situ lah dia akan keluar hari-hari dia. Tak apa, yang tu tuan-tuan boleh belajar dalam YouTube cukup banyak YouTube tu. Dalam grup pun saya ada share tu. Haknya ada pensyarah India tu. Pensyarah India tu ajar tu boleh faham. Saya ada ikut dia, saya boleh faham. Kan dia buat simple lah, projek simple lah tu. Kan hanya ada beberapa aktiviti, tak selesai 6 aktiviti kot. Nak dapatkan, nak tentukan macam mana flow dia, kat mana kritikal dia. Kan. Okey, tapi duration ni kita copy saja copy daripada PDF tu kuntiruan tu Okey kita copy buka PDF tu balik. PDF tu kuntiruan tu kita masukkanlah. Ada Ibi? Ya. Okay tu, nampak tak? Duration tu. Semua isi lah duration tu. ID 2 kosong, ID 3 7, ID 5 14, ID 6 14. Kita ambil yang sabtah saja. Ambil yang sabtah
atas saja. Yang bold tu dia panggil summary, tak perlu ambil. Sebab apa? Nanti dia akan automatic total sendiri, no? Automatic total sendiri. No, boleh key in semua, no? Boleh key in. No, key in, no? Tu dah nampak tak? ID 7 tu 2 hari, 2 days. ID 8 4 days. ID 9 15 days. ID 10 100 days. No, lepas tu ID 12 0 days. ID 14 60 days. Ambil yang tu saja, no? Yang apa ni, yang bold tu, yang summary tu, tak perlu. Itu tak perlu ambil. Sebab apa? Nanti dia akan auto total. Summary tu dia akan auto total. Okey tu, no? Ikut je ikut je yang apa tu Ikut lah. Ikut saja. Ikut saja yang PDF ni. Ikut lah. Lagi saya terang. Ikut saja. No, ingat, no, yang bold tu jangan hampa key in, no. Jangan biar. Nanti dia akan calculate sendiri. Sebab apa? Kita dah atur dia punya hierarki tu tadi. Kita dah indent lah. Indent tu lah. Dia punya kuasa dia untuk total secara automatik. Pelan-pelan Ya. Please. Nak tengok ni. Sekejap. Yang ke-22 awalan 1 bulan. ID 14 60 hari. 15 30. ID 4. Saya bawa ID 4 ni. Oh, 4. Okey. ID 4 jangan buat. ID 5 14. ID 5 dengan ID 6 14 hari 14 hari. ID 4 tadi biar 4 jangan buat apa-apa. Astagfirullah. Dia akan 6 hari lah tadi asal kan. Nanti dia akan campur sekali hari-hari yang kat bawah tu. Total up nanti. ID 5 14, ID 6 14, ID 7 2 hari, ID 8 4 hari, 9 14 hari, ID 10 100. 100 kena type lah. Dapat 1,100 hari pula. Nanti dia dekat atas tu dia total up sendiri. Tukun tiruan tu biar Tukun tiruan dia mula ID 12 kosong, ID 14 60, ID 15 30, ID 16 sampai 22 21 itu. Saya bawa ID 15. Dia sensitif sangat ni di sini. Dia kena slow. 100 5 ID yang mana tu? ID 14 60. ID 14 60, 15 30. Lepas tu 21 semua 16 sampai 22 tu 21. Okey, thank you. Sekejap bagi tangan sikit Boleh. 23 tu 10 hari. 10 hari 23 10 hari. No, boleh dapat Nor. Ini sponsor. Boleh. Okey. Ya Boleh.
Yang lain dah salin ke? Almost saya sekejap On. Ya. Saya sekejap. Apa? Sekejap. Abang okey. Tengah ni sikit lagi. Okey. Dia terlalu sensitif Key in days saja no. Key in days saja. Jangan buat apa-apa no. Hanya key in days saja. Tunggu arahan yang seterusnya no? Untuk step-step yang seterusnya. Untuk tertib yang seterusnya. Cik On suruh salin duration saja. Dan homestay sensitif betul. Dia kena layan Ayu sikit. Dia kena ayu tak boleh kasar ni. Okey, kejap ni. Daripada 19 sampai ke Dia akan tambahkan hari yang tak subtas tu, dia akan totalkan. Nampak 60 kan? 60, 30, 21 ni dia akan total lah jadi 92 days. dia tak dapat. Tahu dia jadi. Tak apa. Tak dapat jangan risau. Okey. Jangan risau. Tak dapat tak apa. Jangan risau. Terima kasih Okey. Dah ya semua? Okey. Dah ke semua? Semua dah. Okey, kita proceed. I belum buat. Okey, tolong assist ni AB, tolong assist ni bang Fadil, tolong assist dia boleh? Boleh. Okey, ID 5. I start ID 5 ID 5 14. 14. ID 6 14. ID 6, 14. ID 7 2. Okey. ID 8 4. 9 14. Gila ya. Betul Betul. 10 100. 12 kosong. 14 60. 15 30. Then 21 sampai 22 sorry 21 pula. 16 sampai 22 21 hari. Amin. Cakap betul Hai. Amin. Yang 23 10. And then the finish kosong Kosong. Okey. Mak Datuk cakap. Okey. AB pergi dekat ni dekat graphical part no. Okey, zoom slider. Sekejap. Okey, sekarang ni tengoklah yang mula tu kan kosong. Kenapa kosong? Okey, saya beritahu. Setiap program yang kita buat tu lepas pada project summary, project summary tu ID 1 lah, no? ID 1 tu kira project summary lah, sebab apa dia lah yang paling sulung lah kan, number one lah kan, main topic kan. Lepas pada project summary tu memang kita kena letak milestone. Tengok milestone, simbol dia diamond, no? Diamond black. Nampak tak? Kena letak. Lepas tu pula milestone finish pun kena buat juga. Yang tu intermediate milestone di tengah-tengah tu. Terpulang pada tuan-tuan nak buat semua aktiviti ke apa. Tapi macam siapa tu, Abang Nazrul lah. Yang saya tengok Abang Nazrul punya apa tu operation tu kan. Nazrul? Abang Nazrul tu ikut time hours kan. Better buat milestone. Sebab apa? Dia ibarat macam ada titik lah. Titik. Sekali buat aktiviti titik. Satu ibarat titik. Dia boleh memudahkan kita nak recognize. Okey, ke mana part mana kan. Tu tak tahu ni pendapat saya lah kan. Sebab apa macam Nazrul tu, saya tengok program Nazrul tu dia mau pada fast track lah. Fast track. Lebih kurang itulah je kan. Fast track. Saya ni pun ialah buat projek ni pun orang kata pun langgar kan ni. Tak apa, insyaAllah. Selalunya program ni memang banyak membantu lah kan. Macam sebenarnya, saya cerita sebenarnya awak program ni
Dia boleh digunakan untuk bedah tau. Proses bedah. Boleh. Boleh guna bedah. Doktor-doktor pakar apa dia kata duk konsak kita kan. Cik nak bedah ni apa semua ni kita akan ambil lebih kurang dalam 24 jam kan kos dia sekian-sekian je ni. Boleh breakdown tu. Boleh. Tak masalah. Kalau kata kita nak tengok betul-betul kos yang pihak kesihatan cas kita tu. Tahu tak? Kan every inch kan kita breakdown kan. Boleh sebenarnya. Sebab apa dia kira projek kan. Microsoft projek ni dia valid boleh guna dengan syarat ada milestone apa ni date ataupun time kan hours ke apa kan start dengan finish. Lepas tu budget boleh guna dah kan. Tak kira lah apa nak buat majlis perkahwinan ke apa saja kan. Okey sekarang ni kita dah masukkan duration ni. Okey, peringkat seterusnya, topik yang seterusnya ialah kita nak masukkan start date. Okey, AB warnakan start date tu. Start date. Dah start saja. Dah. Okey, dekat start saja. ID 1 pi dekat start. ID 1 pi dekat start. Atas. Okey bold warna no, ikut semua ikut no. Sebab senang kita nak berbahasa ni. Okey, yang finish tu letaklah warna apa-apa ke, hijau ke, biru ke kan. Okey. Sekarang ni kita dah setting kita nak setting kita punya date start dengan date finish kita no, seperti mana yang terkandung di dalam LOA no. Letter of award ataupun apa-apa agreement berdasarkan projek kita tadi yang di Johor tu. Yang mana start date kita ialah 1/1/2023. Okey. Semua standby no standby no. Okey. No standby no semua no. Okey. Pergi dekat bahagian ribbon. Ribbon lepas tu pergi ke projek. Okey, cantik AB. Lepas tu pergi dekat move project. Mana ribbon ni? Dah ada bahagian atas ni atas. Ini project tab. Projek okey. Dan okey. Lepas tu pergi dekat move project. Okey, tengok tu move project. Adjust the start and finish date for all tasks based on the new project start date. Okey, klik dah. Okey, nampak tak? Masukkan tarikh yang seperti mana di projek Johor tu. New project start date. Masuk start date saja. Okey, 1/1/2023. Klik. Okey. Kejap pelan-pelan Okey, pelan-pelan tak apa. 1/1/2023 Ya. Okey, saya Okey. tekan. Dia. Okey. Okey, nampak tak? Nampak tak? Yang kata auto schedule tadi tu. Auto schedule nampak? Cuba AB undo tengok undo nampak. Okey, lepas tu pula ni apa ni, masukkan start date tu. Masukkan start date. Okey. Move project. Move project. Lagi tengok. Itu kelebihan auto schedule tu. Kan? Auto schedule. Kelebihan dia ni memang banyak Dia banyak membantu apabila task name kita ada banyak, lebih kurang 2,000 ke 1,000 ke. Okey. Okey ya. Klik okey. Nampak tak? Semua bergerak. Cuba scroll down. Nampak tak warna biru semua tu, biru air laut kan? Biru air laut tu dia menunjukkan bahawa simbol tu bahawa semua berubah. Tarikh tadi tu dia berubah mengikut setting kalender.
kita tadi tu, iaitu work week. Lepas tu apa ni, exception. Exception yang kata tadi, public holiday kan. Lepas tu duration. Nampak dia bergerak sekali semua. Ni on. Dengan duration kerja meminal labur tukun ni memang 402 hari Mana? Saya kena upah lah. Apa? Kerja meminal dan melabur tukun tu duration dia 402 hari betul tak? Abang punya berapa? 122. Okey, tak apa. Jangan risau. Tak apa, Sagi saya akan minta abang masuk present now. Kita akan tengok, kita akan buat postmortem, kita akan buat bedah siasat. Dekat mana dia sangkut, no? Jangan risau. Kan? Tak apa, maintain, no? Okey. Saya rasa abang punya betul, saya punya yang salah. Ya salah Patutlah abang tengok awak start Sunday, saya start Monday. Saya ikutlah tunggu. Saya takut saya terjun laut jadi. Tak apa. Tadi dia kan sensitif kan. Tadi mungkin yang subtas tu yang tersangkut tu. Nanti Encik On akan betulkan. Okey. Jadi saya confuse Okey. Semuanya dia, saya punya display ni dia tak pergi ke macam awak lah, macam biru semua. Tak tahu lah. Apa dia? Time. Dia tak, masa kita just time the move project tu, the move project tu, saya remote saya remote Dia move project. Lepas tu saya set pada 1 hari bulan 1 tahun 2023. Ya. Okey, lepas tu saya set okey. Ada. Saya yang tak nampak. Minta maaf. Tak apa. Dia move semua. Okey. Sekarang ni save lah, save. AB save, biar save Semua save Kan, save. Save. Nanti dia akan nampak color balik lah. Color yang apa ni, yang kuning biru tadi tu. Pergi kat kolom tadi. Kuning, kolom biru, kolom kuning. Tadi kan kotak kuning tadi kan? Ada. AB pergi balik dekat kotak tadi tu. Kotak yang AB masuk kuning tadi tu. Klik. Tu nampak tak? Dia ada sebenarnya tu, dia ada. Lah ni dia nak bagi tahu bahawa biru, air laut semua tu menunjukkan bahawa semua dia berubah. Dia tak ada yang satu pun miss. Kalau kata nak tahu kata dia tak follow, dia miss, dia hanya jadi putih saja. Dia jadi kawasan tu kawasan putih saja background dia. Nah, sini kita nampak biru, macam biru transparent tu menunjukkan bahawa dia berubah semua. Disebabkan kita setting auto schedule. Okey. Sekarang ni macam mana? Yang lain-lain boleh follow ah. Nur dapat berapa duration Nur? Ya. Nur dapat total duration berapa? 402 juga. Okey, bagus. Apa ni Mak Fadil? Ini 122. Tak apa, kita tengok Kerry. Ya. Okey, Misaang 402. 402, okey. Tengku ada Tengku. 402. 402. Apa Abang Nazrul? Saya punya beribu-ribu lemon Tak apa. Okey, sekarang AB keluar sekejap, bagi ni Abang Fadi masuk. So kita tengok apa kita buat bedah siasat. Aku stop sharing kan. Okey. Sekarang Abang Fadi masuk. Abang Fadi tahu tak macam mana nak masuk? Saya kena pakai PC ni lah. Dia pakai PC yang ni. PC yang saya ada 2 PC sekarang di sana. Tak apa. Buka dua-dua.
Kedua-dua Buka dua. Tapi yang baru abang nak buka ni yang tu off terus sound. Sekejap Okay, sekejap boleh bagi masa sekejap Saya buka dua-dua sekejap je. So. Gmail. Okay. Gila. Join now Bagus, cantik gila. Okay, join now. Okay, lepas tu present Present now. Present now tu nanti dia keluar. Dia akan keluar your entire screen, a window, a tab. Pilih your entire screen. Pilih yang atas sekali tu, your entire screen. Okay, betul Klik your entire screen. Dah klik lah ni. Betul, ada. Saya tengah. Nampak? No. Dia tak masuk lagi. Nampaknya. Sekarang ni kalau saya ni. Apa ni Microsoft Project buka tak? Buka. Buka. Okey, tak Microsoft apa. Project bagi buka. Present now. Klik present now, nampak ada window buka kan? Entire screen tu. Present now, entire screen. Cancel. Saya pergi jap. Buka Microsoft Project dulu Kena buka. Okay, buka dulu. Lepas tu present now. Present now, entire screen. Okay, lepas tu share Share, yes. Nampak yang screen share. Share. Boleh tak? Nampak? Tak masuk. Ada klik tak dekat yang ada bila klik entire screen tu ada keluar macam screen kecil tu kan? Macam window. Share your entire screen dia kata. Entire screen. Klik entire screen. Okay. Saya buka je dulu ni. Sekejap buat sekali lagi dia cancel ni. Buka project. Buka project. Present now your entire screen.